Hai, Assalamualaikum guys. Okey, sekarang hujan lebat. Hujan memang sangat lebat. Dan depan korang ni ialah motor LC V1 yang spek aku tak ingat spek apa, spek 63 kot kan. Exhaust pakai exhaust GL tembak bulan ni. So bising lah. So masalah dia motor ni tak buat dengan aku. Tapi tak apalah. So masalahnya motor ni sekarang dah berapa lama dah pakai spek ni, minyak hitam ada terkeluar dekat enjin. Minyak hitam terkeluar dekat, aku suspect dia keluar dekat hose tu. Hose ni inilah muncung dia. Dan korang nampak dia keluar asap. Mana dah asap tadi? Dia ada keluar asap dan dia ada keluar minyak hitam dekat sini. Tangan aku basah. Okay. Dia tak keluar banyak. Tapi dia keluar. So dalam satu masa tu dia tak keluar banyak, tapi bila bawa lama-lama dia akan keluar banyak. So ni ada kesan-kesan keluar minyak hitam lah. So dia jadi nampak kotor kat sini. Lepas tu dia letak hose tu ke bawah ni. Nampak blok pun kotor, rumah enjin kotor. Memang keluar dekat sini. Dan kotor lah, nampak water pump pun jadi kotor apa semua. Jadi kita akan buka. Dan macam biasa, bila benda ni ada minyak hitam keluar daripada hose tu, dia tak normal geng. Sebenarnya dia tak normal. Ada orang cakap normal, tapi tak. Dia tak normal sebenarnya. Dia akan normal bila minyak hitam tu terlebih, kita terlebih isi. Dia just keluar sikit je. Tapi dia tak normal bila minyak hitam keep keluar je sampailah kering. Hai geng. So sekarang ni aku dah buka semua cover set untuk kita tengok lagi jelas. Memang banyak dekat sini minyak hitam, tapi dekat belah sini pun banyak. So aku takut benda ni disebabkan oleh oil seal antara water pump ni dengan head. Oil seal antara permukaan water pump ni dengan head. Oil seal yang duduk tengah-tengah ni, tempat menyambung ni tu. Takut benda tu pun ada buat kebocoran minyak hitam. Untuk kita selamat, kita buat top set balik. Kita tukar piston ring, kita tukar valve seal. Benda dua tu je lah biasanya. Dan kita tukar semua seal dekat sini, dekat water pump ni. Dia punya o-ring sini, o-ring sini. Dua tu je lah. Yang tempat laluan minyak hitam. Sebab dekat sini pun kita akan tukar juga. Kita akan tukar gasket top set lah. Okay, kita hintai motor ni kencing. Dah ambil lah. Dah habis lah. Sikit je coolant. Tadi penuh dalam ni tadi. Dah habis. Jadi kalau saya ingatkan dia keluar banyak. Banyak. Nah guys, so aku buka water pump ni. Dan kan aku cakap mungkin dia punya minyak hitam ada keluar dekat sini. Tapi dia dah letak dalam gasket. Mungkin minyak hitam tak akan keluar dekat sini. Sebab nampak, kalau kau nampak dekat dekat ujung dia ada minyak hitam. Tapi dekat lepas dia oil seal tu dah kering, tak ada minyak hitam. So ni maksud dia oil seal dia berfungsi dengan baik ya. So kita dah bongkar blok dengan head dia. Dan kita tengok piston dia. Tereng, melekat tanda valve. Oi, dia ketuk valve kuat tu. Melekat babe. Dahsyat babe. Kuat valve original ni. Kita tengok valve dia. Valve dia macam lek-lek je. Tak bocor, tak bengkok, tak apa. Valve intake ni lah lek-lek je kan. Tapi pistonnya penyek.
Mungkin cam dia terlalu tinggi ataupun dia punya marking ni, dia set marking camshaft tu terlalu advance. Cam tu cam intake dia buka sangat awal, so jadi macam tu terketuk. Cantik je, comel je. Ni kalau kita tambah senyuman kat sini jadi muka orang. Jadi muka orang. Okay. Apa yang aku cakap tadi pasal piston ring. Okay. Apa kaitan dia? Okay. Piston ring ni kalau dia tak betul-betul macam dia tak betul-betul cengkam blok, ataupun dia dah haus, ataupun dia punya clearance yang gap ni dah luas masa dia duduk dalam blok tu lah. Masa sekarang ni memang dia luas. Masa duduk dalam blok tu dia macam tambah luas, dia akan ada banyak compression loss. Compression tu bila piston ni naik dan meletup, meletup, power stroke tu berlaku. Ada letupan dekat atas ni, dan letupan tu dia bocor lalu dekat bawah-bawah, lalu dekat di antara piston ring ni dan dinding blok. Dan piston ring ni ke piston, dia duduk celah-celah tu, dia bocor dekat celah-celah tu. So dia akan membuatkan pressure daripada letupan tu dia tolak ke dalam enjin tau. So dia tolak ke dalam enjin akan stres. So dia pun tolak sekali dekat water pump ni. Dia tolak masuk dalam lubang ni. Lubang ni ialah lubang breathing. Di mana setiap enjin 4-stroke dia akan ada satu lubang untuk enjin tu dia angin masuk keluar enjin. Sebab apa yang berlaku dekat piston ni turun naik kan. Dia naik volume dalam crank enjin ataupun dalam enjin ni dia akan bertambah, sebab piston tu daripada rendah dia naik macam korang tarik picagari. Bila piston tu turun, volume dia akan berkurang. So fungsi lubang ni dia akan menambah dan mengurangkan volume dengan santai lah. Dia tak menimbulkan pressure yang tertentu. Dia lepas angin, masuk balik angin, lepas angin, masuk balik angin. So bila ada pembakaran yang berlaku dan pembakaran tu bocor masuk celah-celah, lalu dekat celah-celah piston ring tu dan masuk dalam enjin, dia akan jadi macam dalam enjin ni akan jadi pressure sangat, dan angin tu akan lalu masuk dalam ni untuk dia melepaskan diri lah. Dan dia akan laris, dia akan bawa sekali dengan minyak-minyak hitam yang tengah berkecai-kecai tu. Bocor-bocor ni sebab dia punya hose yang masukkan ni dia tak betul-betul ketat lah. So dia akan bocor-bocor kat sini sikit. Dia akan bocor-bocor apa semua. Lepas tu sampai ke sini bocor dia. Aku tak faham lah. Benda ni possible. Okay. So alang-alang tu kita akan tukar dia punya valve seal sekali. Valve seal dia duduk dekat, okay, tak nampak. Nanti aku buka, aku akan tunjuk lah. Okay. So sekarang ni aku dah bersihkan dia punya kawah head. Besar juga kawah tu dibuka. Takut compression jadi rendah. Oi. Lepas tu ni dekat exhaust ni aku nak polish bagi smooth dia punya permukaan. Sebab kalau tengok permukaan dia kasar sikit, so ia menyebabkan gelaga daripada pembakaran tu, karbon tu melekat. So kita tak nak karbon tu melekat kan. Right, so kita dah settle bahagian exhaust. Cantik guys.
Puji diri sendiri kan, cantik guys. Okay, aku just buat surfacing je, aku tak korek. Aku just buat surfacing, aku just cantikkan lagi dia punya surface. Dan sekarang aku nak touch up dia punya intake, touch up dia punya surface je. Okay, aku tak korek lagi besar pun. Okay, jom. Dengan berbekalkan, mana mata dia? Mata dia pemalu. Sekejap. So piston dia ni aku dah bersihkan, cantik. Okay, so dia punya kesan ketukan valve ni aku nak lepehkan balik lah. Aku nak berkasi rata balik. Sebab ni aku rasa bukan salah piston tinggi sangat, InsyaAllah. Mungkin sebab dia punya timing lari satu mata, dia set timing tu terlalu advance. Timing camshaft tu, dia punya marking tu lah, dia terlalu advance. Mungkin lebih satu mata ke depan. Jadi aku nak bagi dia rata balik dan kita pasang. Sebab setakat yang aku pasang piston macam ni dekat head standard tak kena pun kan. Mungkin camshaft dia tinggi sangat, tapi tak kot. Sebab exhaust tak kena, intake je yang kena. Okay, so piston dah cantik. So jom kita pasang semuanya. So satu lagi tips untuk aku bagi dekat korang, tips pemasangan piston ring. Okay, ni piston ring dah baru aku letak dekat piston ni. Okay, piston ring ni dia ada cara pasang. Dia ada cara pasang yang boleh dikatakan betul lah, dan aku ikut benda ni. Okay, dia punya gap ni ada dekat, okay, kan dua ni kan. Tak kira yang ring untuk minyak hitam ni tak payah lah. Okay, ring yang dua atas ni yang tebal ni. Okay, pastikan satu dekat belah sini, satu dekat belah sini dia punya gap. Dia punya gap. Okay, satu dekat sini, satu 45 darjah daripada sini, duduk sini kan. Satu lagi dekat sini, sama juga belah sini. So yang piston ring dekat bawah ni, yang bawah ni korang letak je mana-mana, asalkan dia tak sama lah. Atas ni satu dekat sini, aku tak satu dekat sini. Mana satu lagi? Satu dekat sini. Macam tu je. Okay, setakat ni aku amalkan cara position yang macam ni. Setakat ni aku pakai memang tak kurang minyak hitam. Biasa orang cakap motor modified mesti minyak hitam akan kurang kan. Mesti selalu kena top up apa semua. Tapi dah terbukti motor SC, mana motor aku? Okay, motor aku ni, yang ni tak pernah hilang minyak hitam. Tak perlu top up pun. Aku pakai jalan jauh ke jalan dekat ke, aku tukar minyak hitam tu, minyak hitam masih lagi banyak macam biasa, tak berkurang. Okay, tak payah top up. Setiap kali korang jalan jauh, tak payah nak bawa spare minyak hitam macam ni. Okay, satu lagi, kita tukar ni lah. Setiap kali top overhaul, kita tukar valve seal dan duduk dekat sini. Dia duduk dekat sini. Ni valve seal ni. Kalau benda ni terkoyak ke tak apa ke, exhaust akan berasap. Walaupun dan mungkin exhaust tu tak berasap, tapi minyak hitam akan kurang. Sebab minyak hitam masuk ke dalam kebuk pembakaran. Dia masuk dalam blok dan dia meletup sekali minyak petrol, angin apa semualah. Okay, tu je tips. Dan aku nak pasang ni, nanti kita tengok macam mana jadi dia. Right, so sekarang dah siang gila, panas gila. Dan motor ni pun aku dah siap pasang. Dan dia boleh hidup seperti biasa lah. Dan tak keluar apa-apa lah sini. Dia macam dia tak keluar minyak hitam lah situ. Okay, so bersih lah apa semua. Aku dah start tadi. So aku malas nak start lah. Aku tak ada mood nak start motor ni sebab
exhaust dia sangat bising. Semalam cerita dia semalam malam tadi aku dah siap-siap pasang apa semua kan. Pasal aku nak try lah tu. Aku nak try lah start. Nak bagi tengok dia hidup ke tak kan. Kalau dia hidup, boleh aku sambung pasang radiator apa semua. Lepas tu dia macam ada problem sikit lah untuk hidup. Sebab dia punya plug tu penyek tau. So aku tak check lagi semalam plug tu penyek. Tapi aku motor dah tak, susah nak hidup. So aku macam tak apalah. Dia hidup tapi dia tak ada timing apa semua. So kita terpaksa press minyak untuk dia bagi hidup. Tapi lepas minyak sikit memang dia terus off. Lepas tu aku macam tak apalah, esok lah kita tengok apa yang ada, apa yang jadi. Okay, lepas tu esok pun aku tengok-tengok plug dia penyek. Elektrod dia tu dengan dia punya apa yang tiang atas tu, dia macam rapat. So api tak cantik. Dia jadi macam tu lah. So dia punya hose ni dah tak keluarkan minyak hitam. Dan aku dah start motor ni. Dan sebab tu aku tak tepi motor ni kan. Tak tengah-tengah kan. Motor ni dah kira settle bahagian enjin dia. Tapi clutch dia nanti aku akan buat lah video. Okay, so video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.